Pada tanggal 1 November tahun 2020, rakyat Malaysia telah digemparkan dengan satu kes pembunuhan di Kuala Terengganu. Remaja perempuan yang mati dibunuh rakan sendiri, Siti Nur Surya Ismail sanggup mengorbankan impian dan cita-cita demi menjaga ibunya yang terlantar sakit akibat kanser otak. Bapak Arwah Ismail muda, 58, berkata anaknya berusia 19 tahun itu bercita-cita mahu menjadi pelukis pelan dan sepatutnya menyambung pengajian dalam bidang lukisan pelan seni bina di Akademi Binaan Negara ABN, Hulu Terengganu. Demi kasih arwah terhadap ibunya, dia sanggup mengorbankan pelajarannya apabila mengambil keputusan tidak menyambung pengajian selepas tamat tingkatan 5. Dia bercita-cita menjadi seorang pelukis pelan dan menyambung pengajian dalam bidang lukisan pelan seni bina di Akademi Binaan Negara ABN, Hulu Terengganu Januari lalu, katanya ketika ditemui selepas upacara pengkebumian jenazah Siti Nur Surya di tanah perkuburan Islam Kampung Beladau Selat. Bagaimanapun, Ismail berkata, arwah memikirkan ibunya yang terlantar sakit, lalu melupakan impian bergelar pelukis pelan hanya karena mahu menumpukan perhatian menjaga ibu. Siti Nur Surya ditemui mati dipercayai dibunuh di Kampung Lubok Batu, Telemong, di sini, tanggal 1 November selepas adiknya, Siti Nurliana Syuhada, 15, yang menemui mangsa tertiarap di ruang tamu keadaan berlumuran darah dan putus pergelangan tangan ketika pulang dari sekolah, kira-kira jam 2.30 petang. Mangsa turut mengalami kecederaan pada badan muka dipercayai bergelut sebelum dibunuh dengan senjata tajam. Sementara itu, Siti Nurliana berkata, pemergian kakaknya secara tiba-tiba meninggalkan kesan mendalam kepada dirinya. Dia menyifatkan arwah sebagai kakak dan anak yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan kedua orang tua. Arwah sangat baik. Saya akan merinduinya selepas ini apatah lagi kakak yang selalu menghantar dan menjemput saya pergi dan balik sekolah, katanya yang masih dalam keadaan tidak percaya arwah kakaknya pergi dalam keadaan menyayat hati. Saya tidak menyangka tragedi berdarah ini berlaku kepada kakak. Ketika melihat mayatnya dengan pergelangan tangan kiri putus, saya takut dan terus keluar rumah untuk menelepon bapak. Siti Nur Syuhada pada mulanya menyangka mangsa terkena renjatan elektrik, tetapi sebenarnya mati dibunuh selain pergelangan tangan kiri mangsa putus akibat kesantetan senjata tajam. Mangsa, Siti Surya Ismail, 19, dipercayai dibunuh dalam kejadian samun di rumahnya di Kampung Lubok Batu, Telemong, di sini, pada tanggal 1 November. Mayat mangsa ditemui adiknya, Siti Nur Syuhada, 15, dalam keadaan tertiarap dan berdarah di ruang tamu rumahnya ketika pulang dari sekolah kira-kira jam 2.30 petang. Siti Nur Syuhada berkata, dia mengisyaki berlaku sesuatu kepada kakaknya apabila tidak menjemputnya pulang dari sekolah selain tidak menjawab telepon apabila dihubungi. Rutin kakak menjemput saya pulang dari sekolah setiap hari, tetapi selepas mendapati kakak tidak datang, saya heran dan menghubunginya beberapa kali. Saya mengisyaki sesuatu berlaku selepas kakak tidak menjawab panggilan telepon dan, saya segera berlari pulang ke rumah. Sebaik tiba di perkarangan rumah saya lihat pintu terbuka dan apabila masuk melihat kakak tertiarap di depan televisyen di ruang tamu dengan pergelangan tangan kiri putus. Saya kemudian menghubungi bapak yaitu Ismail muda, memberitahu kakak mungkin terkena renjatan elektrik karena pergelangan tangan kiri putus, katanya. Sementara itu, bernama melaporkan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mohtar berkata, siasatan awal mendapati kejadian mungkin berlaku pada jam 9 pagi. Katanya, mangsa dipercayai dirompak berikutan sejumlah uang bernilai ratusan ringgit, 2 bek tangan dan 2 telepon bimbit mangsa hilang. Melihat kecederaan pada bahagian badan mangsa, dipercayai mangsa ditetak menggunakan senjata tajam, bagaimanapun pihak polis tidak menemui sebarang senjata yang digunakan, katanya. Muhammad Marzuki berkata, jenayah itu mungkin dilakukan individu dikenali mangsa namun motif serta puncak kejadian masih dalam siasatan. Jenazah mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk bedah siasat dan disiasat mengikut Section 302 Kanun Keseksaan karena kesalahan membunuh, katanya. Sementara itu, Bapak mangsa Ismail berkata, beliau sudah menjangkakan anaknya dibunuh selepas dimaklumkan Siti Nur Syuhada yang pergelangan tangan kiri anaknya putus. Kata Ismail,
Ketika anak telepon, saya bekerja di Kampung Banggol Katong, Bukit Payung, kira-kira 5 km dari rumah. Saya sudah menjangkakan ada orang masuk rumah dan bunuh anak saya, katanya. Katanya, beliau menjangkakan kejadian berlaku sebelum jam 10 pagi, karena bubur nasi yang dibeli anak lelakinya untuk istrinya tidak terusik dan lampin istrinya belum ditukar. Beliau berkata, anak lelakinya Moh Zaid Azroy, 28 tahun, akan ke rumah menghantar bubur nasi untuk ibunya pada jam 8 pagi dan keluar semula ke tempat kerja selepas selesai sarapan pagi. Saya menjangkakan kejadian ini berlaku selepas anak lelaki keluar rumah untuk kembali ke tempat kerja kira-kira jam 8.30 pagi, katanya. Beliau percaya, kejadian itu disaksikan istrinya yang terlantar di katil akibat menghidapi kanser otak. Katanya, uang perbelanjaan harian sebanyak Rp400 dan uang milik arwah anaknya dianggarkan sebanyak Rp2.000 serta 2 telepon bimbit miliknya hilang dalam kejadian itu. Saya menjangkakan uang arwah sebanyak itu karena sejak menjaga ibunya, saya beri sagu hati kepadanya Rp100 setiap bulan, katanya. Katanya, dia tidak mengisyaki sesiapa yang melakukan kejadian menyayat hati itu dan menyerahkan kepada polis untuk melakukan siasatan. Luahan Muhammad Haikal, kali terakhir dia WhatsApp saya adalah pada pagi sebelum kejadian. Saya beritahu nak ke tempat kerja dan dia membalas, minta saya jaga diri, kata Muhammad Haikal Adnan, 19 tahun. Muhammad Haikal adalah teman lelaki Siti Surya Ismail, 19 tahun, gadis yang dibunuh di hadapan ibu yang terlantar di Kampung Lubok Batu, Telemong, Hulu Terengganu. Pemuda dari Kampung Medan Jaya, Rusila, Marang itu, berkata dia yang mengenali Siti Surya sejak 2 tahun lalu, dimaklumkan mengenai kejadian menimpa arwah oleh kenalan rapatnya jam 4 petang semalam. Pada mulanya, saya ingatkan rakan itu bergurau apabila dia memberitahu Siti Nur Surya mati dibunuh. Saya kemudian terus ke rumah keluarga arwah dan terkedu selepas mendapati ia benar-benar berlaku. Macam tidak percaya, saya dan ibu baru berjumpa Siti Surya pada Sabtu lalu ketika kami menziarahi ibunya di rumah mereka. Ketika itu, arwah mesra bersembang dengan ibu. Ketika berbual, ibu sempat berpesan kepada arwah supaya jaga diri dan kesehatan, katanya menambah, mereka berdua merancang bertunang dan kemudian berkahwin pada tahun depan. Ketika ditemui di rumah datuk dan nenek Siti Surya di Kampung Belado Kepong, di sini, Muhammad Haikal berkata, dia terkilan karena tidak sempat menunaikan hasrat arwah untuk berkahwin tahun depan. Kami merancang untuk buat majelis tahun ini tetapi disebabkan COVID-19 ditambah pula dengan keadaan ibunya yang sakit, kami menangguhkan sehingga tahun depan, katanya. Polis telah menahan seorang remaja wanita berusia 19 tahun, bagi membantu siasatan kes bunuh Siti Nur Surya. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintendan Muhammad Adli Mat Daud, berkata tangkapan wanita yang juga kenalan di sekolah mangsa dilakukan selepas dia hadir bersama ibunya ke Balai Polis Hulu Terengganu jam 8.15 pagi. Katanya, tangkapan terhadap suspek dibuat berdasar beberapa bukti yang ditemui di lokasi kejadian dan rekaman kamera litar tertutup, yang dipasang di rumah burung berhampiran kediaman mangsa. Jam 7.30 pagi suspek datang ke Balai Telemong ditemani ibunya untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, keterangan wanita terbabit mencurigakan selain terdapat beberapa kesan kecederaan termasuk gigitan pada lengan dan badan mangsa sebelum menahannya untuk siasatan lanjut jam 8.15 pagi. Katanya, susulan penahanan itu, polis menjalankan siasatan di rumah suspek di Kampung Kubang Labu, di sini, sebelum menemui beberapa barangan yang diambil daripada rumah mangsa termasuk uang tunai dan peralatan solek. Katanya, sebelum kejadian, suspek dikatakan ke rumah mangsa dengan menaiki motosikal. Ketika bersembang di ruang tamu, berlaku salah faham yang menimbulkan kemarahan pada suspek sebelum berlaku pergaduhan. Ketika bergelut, suspek dikatakan mengambil pisau dapur yang ada di ruang tamu sebelum mengelar beberapa kali pergelangan tangan kiri mangsa sehingga putus, katanya. Muhammad Adli berkata, kes berkenaan diklasifikasikan sebagai bunuh, dan bukan disamun dan dibunuh. Suspek yang masih bersekolah di tingkatan 6 ditahan untuk siasatan mengikut Section 302, Kanun Kesiksaan kerana membunuh.
Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Marang untuk permohonan reman. Pada awalnya ramai percaya mangsa dibunuh perompak yang memecah masuk rumahnya sekitar jam 9 pagi. Mangsa yang turut mengalami kecederaan di bagian badan muka dipercayai bergelut sebelum dibunuh menggunakan senjata tajam. Difahamkan ketika kejadian hanya mangsa dan ibunya yang terlantar berada dalam rumah manakala bapak dan adik-beradik lain bekerja dan bersekolah. Case ini masih lagi dalam siasatan dan masih belum dijatuhkan hukuman. Marilah bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Siti Nur Surya Ismail.